Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan dan share ramai-ramai ya. Malam semalam atau awal pagi tadilah, saya pun sudah ulas berkenaan dengan larangan takbir ya di Perhimpunan Solidariti anjuran satu NGO yang pengerusi NGO tu dilihat sebagai rapat kepada Pakatan Harapan. So di dalam perhimpunan tersebut banyak perkara pelik. Yang paling pelik adalah larangan melaungkan takbir. Itu pertama. Dan yang kedua, spanduk yang memperlekeh Perdana Menteri Israel dirampas, dilarang. Okay. So saya pun sudah menyoal semalam, siapakah sebenarnya penganjur, hati siapa dia nak jaga. Okay, saya pun dah jelaskan dua poin yang memang tak boleh disangkal ataupun dinafikan oleh sesiapa. Poin pertama adalah kita rakyat bebas, kita pergi ke sana memperjuangkan nasib Palestin yang tertindas dan dizalimi oleh Israel. Ya, jadi bila kita perjuangkan mereka sebagai rakyat bebas yang prihatin terhadap nasib Palestin, ya, kita tak boleh nak yakinkan sesiapa bahawa kita perjuangkan nasib Palestin sedangkan kita dilarang ya menghina atau memperlekeh manusia yang menjadi ketua kepada negara yang sedang mengganas di Gaza, yang sedang melakukan perkara-perkara yang cukup hina terhadap rakyat Palestin. Ya. So on one hand you say you are championing the Palestinians, on the other hand you cannot criticize those who the man who is the person behind the attacks on the Palestinian. Ya, dalam satu sudut anda kata anda perjuangkan Palestin, tapi dari sudut lain anda tidak boleh hina atau pelekeh atau sela pemimpin negara yang sedang melakukan dosa terhadap orang Palestin. Dan yang kedua, takbir. Dia kata bangsa lain wujud, kaum lain wujud, agama lain wujud dalam perhimpunan tu. Jadi nak jaga harmoni, nak jaga hati mereka. Takbir ini adalah kita laungkan kebesaran Allah. Dan ini memang menjadi tabiat, kebiasaan orang Islam. Dia selalu rujuk kepada Allah, dia selalu memuji Allah. Ya. Kalau itu dikira sebagai menyebabkan kaum lain tidak selesa, maka kita ada masalah dalam negara ni. Dan secara tidak langsung penganjur sedang memberitahu bahawa ianya salah, ianya tidak baik jika anda melakukannya di depan orang lain. Jadi anda nak memuji kebesaran Allah semua ni mungkin akan menyebabkan orang lain tidak selesa. Maknanya ada Islamofobia di negara ni dan penganjur sedang mengesahkan perkara tu dan menyuburkan lagi Islamofobia. Jadi tak masuk akal. Permohonan maaf penganjur, sorry, saya tak mungkin akan terima dan saya rasa ramai tidak terima. Okey. Ini cerita perhimpunan. Dewan Rakyat pula lagi pelik. Okey, speaker kata tak boleh nak sebut kafir. Saya tak setuju, tetapi kat situ saya tak gaduh sangat sebab kafir ini memang ada orang bukan Muslim terguris jika kita pakai. Walaupun begitu saya tak setuju. Sebab contohnya ada seorang MP beragama Islam, dia bangun, dia menjelaskan pendirian dia berkenaan satu perkara dan dia merujuk kepada Quran contohnya, dan dia ataupun hadis contohnya, dan dia kata berdasarkan itu dia membuat keputusan dan sebagainya. So jadi bila dia rujuk dan dia sebut kafir, adakah itu tidak dibenarkan? Adakah sekiranya seseorang itu menyebut sesuatu yang ada dalam Islam tu dan dia sebut kafir, dia akan dihentikan? Tak masuk akal ya. Okey, tak apa, kafir tu tak apa. Yahudi tak boleh sebut dalam Dewan Rakyat. Ini tidak masuk akal. Speaker kata Yahudi juga akan menggunakan Yahudi. Yahudi ni rujukkan pada satu kaum. Ianya bukan satu perkataan hina. Tapi rujukan pada Yahudi ni tak boleh dibenarkan di Dewan Rakyat. Ini sampai kiamat
saya tak boleh faham. Speaker kata ia mengguris hati. Mengguris hati siapa? Mengguris hati siapa? Cuba speaker Dewan Rakyat jelaskan siapa yang terguris bila sebut nama satu kaum, iaitu Yahudi. Saya ulanglah. Mengguris hati siapa? Jadi tindak tanduk ini secara keseluruhan membayangkan kerajaan atau Malaysia sedang menjaga hati Israel. Dan Perdana Menteri, dia sebenarnya tidak cukup tegas dan lantang menyelar Israel. Dia sebut secara tidak langsung. Anda perlu sebut secara langsung apa yang Israel lakukan salah, ianya satu keganasan. Dan yang paling penting, Perdana Menteri perlu nyatakan pendirian Malaysia secara tegas, yang masih belum dilakukannya, saudara-saudari, iaitu Amerika adalah dalang dalam memarakkan perang ini dan perlu sela Amerika kerana membantu Israel dari sudut ketenteraan dan pendanaan untuk serang dan mengaibkan orang Palestin. Itu tidak dilakukan. So secara keseluruhan gambarannya di sini adalah kita sedang menjaga hati Israel, Malaysia sedang menjaga hati Perdana Menteri Israel, dan Malaysia sedang menjaga hati Amerika Syarikat. Itulah gambaran yang saya dapat. Saya ulang kepada speaker Dewan Rakyat, siapa yang terguris bila sebut Yahudi? It's just a name. Ini nama satu kaum. Itu sahaja, tidak lebih dari itu. Itu dilarang. Itu paling pelik. Pelik bin ajaib. Ya? So takbir tak boleh. Ada masalah. Spanduk dirampas kalau kita hina Perdana Menteri Israel. Dan di Dewan Rakyat, di Parlimen Malaysia, tak boleh sebut nama satu kaum, iaitu Yahudi. Ini adalah Allah sedang menunjukkan kepada kita semua siapakah pentadbiran sebenar negara kita hari ini. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.